Okay. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sabahal khair. Selamat pagi yang penuh dengan kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Minta maaf ya, kita mula 15 minit lambat. Asalnya patutnya pukul 7. Sesuai ke nak cakap morning Monday blues, kan istilah tu. Tapi dalam Islam sebenarnya setiap hari pun hari kita bekerja, kan. Setiap hari pun hari bekerja. Saya sendiri pun sebenarnya tak ada istilah, tiadalah istilah cuti tu, sebab hari-hari pun bekerja, termasuk Sabtu Ahad. Kita bekerja sendiri lagi lah. Memang tidak ada istilah cuti tu. Hari-hari kita bekerja, termasuklah Sabtu Ahad. Samalah juga ya. Hari Sabtu baru ni penuh program daripada pagi sampai malam. Lepas tu pada semalam pun program saya juga penuh daripada pagi sampai malam. Sampai rumah pun dalam kat pukul 11 malam. 10 malam macam tu lah. Jadi begitulah ya. Kadang-kadang orang nampak senang, ada bisnes sendiri, ada syarikat sendiri. Tapi dia punya susah tu berganda juga ya, muslimin-muslimat. Cabaran paling utama kalau kita urus bisnes perniagaan sendiri, jika ada staff, cabaran utama menguruskan manusia kan. Jadi sebenarnya kita saling melengkapi. Tapi dia lagi ramai tu, dia lagi susah lah untuk saling melengkapi, saling menguruskan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang paling utama kita harapkan Allah meredai kesusahan dan kepayahan yang kita lakukan, kan. Kesusahan kepayahan kita mencari rezeki, kesusahan kepayahan kita melakukan apa sahaja. Masya-Allah. Dunia ni memang tempat untuk berpayah-payah, bersusah-susah. Tapi Allah baik, kan. Allah sangat baik. Allah beri juga kita peluang dan ruang untuk kita menikmati dunia ni. Masya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Pagi-pagi baca surat khabar, tuan-puan apa khabar? Sekarang ni Ustazah suka berpantun dah ni, ikut komika Kuhana. Subhanallah. Saya tak pernah naik Gunung Daik. Saya harap tuan-puan semuanya baik. Masya Allah. Apa lagi? Tengah hari makan nasi lauk udang galah. Saya mendoakan tuan-puan sekalian hidup dalam rahmat dan berkat Allah. Subhanallah. Tengah hari makan nasi cicah budu. Muslimin muslimat, terutamanya muslimat lah, I love you. Gitu. Makan nasi makan nasi lauk satu-satu, I love you too. Macam tu. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan muslimin muslimat ada siapa pun nak balas tak pantun saya ni? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Berjaya UPKK hari ni. Insya Allah anak saya pun sama. UPKK juga hari ni. Yang darjah 6 tu. Ya Allah, berikanlah kejayaan. Terima kasih. Walaupun UPKK baru darjah 6. Tapi masuk juga ya. Masuk juga kuliah Ustazah. Masya Allah. Itu ya kadang-kadang saya jumpa kanak-kanak ni, kan. Jumpa anak-anak, kanak-kanak, Ustazah. Saya peminat Ustazah. Kamu tengok. Ya, saya tengok. Masya Allah, pen merah, pen biru, I love you. Okey, terbaik. Ikan siakap, ikan you, I love you. Betul lah kan, ikan siakap. Hai, ikan siakap. Ya, berpantun. Sudah Ustazah, tak reti berpantun. Masya Allah. Muslimin muslimat, hari Isnin kan. Hari Minggu bagi orang yang bekerja start hari Isnin. Hari first. Ada negeri-negeri dah start daripada semalam lah kerjanya kan, hari Ahad. Subhanallah.
Semoga anak tahun 5 beria UPKK. UPKK anak tahun 5 UPKK tahun 5. Betul lah. Dah lepas dah lah. Lepas tu Sarah biasa apa? Okey. Ustazah hari ni saya sekolah. Ada yang nangis. Ya tak apa pergi sekolah. Okey, tak apa boleh tengok balik. Saya Syida dari Sungai Buloh. Terima kasih Mama Syida. Terima kasih banyak. Ya, UPKK untuk tahun 5 dan 6. Dah rasa sebab salah. Betul, UPKK untuk tahun 5 dan 6. Ya, tahun 5. Adik kata tahun 5. Adik saya UPKK hari ni, kita doakan. UPKK tahun ni tahun 5 dan 6 sekali Ustazah. Betul lah. Maisarah hari ni, dia tahun 6. Gitu. UPKK darjah 5. Okey, terima kasih. Tengok tak saya tu tak perasan. Okey, sahabat-sahabat semua, seperti biasa kita mulakan kuliah Riyadhus Shalihin kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah, 10 ayat awal, 10 ayat Al-Kahfi. Kemudian kita membacakan Asmaul Husna. Kita doakan untuk anak-anak. Lepas ni kita baca doa untuk anak-anak kita exam semuanya. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz boleh belakang kipas satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول ما شاء الله sebab baca Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'allil Barut Tawwab Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
wa midada kalimatika kullama dzakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah, muslimin muslimat mata Allah sekalian. Ada yang tanya, ustaz mana? Tak bergabung dengan ustaz ke? Ustaz pagi besok ustaz kena baca tau. Tengok encik suami saya ni. Buat alasan sesama. Memang dia sesama pun. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian, masya-Allah, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya duk baca-baca komen, saya ada nak jawab satu soalan tadi. Ada soalan sahabat kita ni yang bertanya, subhanallah, dia tanya apa? Ustazah, saya tak hafal. Dengan nangis-nangis dia tanya tu. Ustazah, saya tak hafal doa tahajud. Saya tak hafal doa tahajud. Nangis-nangis dia tanya. Macam mana saya tak hafal doa tahajud tu? Okey, macam ni. Sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, muslimin muslimat, masya-Allah, Allahu akbar. Saya tahu kan muslimin muslimat, alhamdulillah ramai yang nak berhijrah. Ramai nak cuba perkara yang sebenarnya tak buat. Kan, nak belajar solat tahajud dan sebagainya. Baiklah, saya cerita sikit. Solat tahajud adalah satu solat yang dibuat wajib tidur dulu. Dia start lepas isyak sampailah subuh. Kalau siapa dah tertidur, kan waktu malam, walaupun sekejap tapi tidur yang lena. Dia sementara tunggu isyak tu dia tertidur. Dia bangun-bangun pukul 9 ataupun 8.30. Dah lepas isyak dah. Dia bangun-bangun, tertidur, siap mimpi. Tidur lena lah tu. Jadi dah boleh tahajud dah masa tu. Kan? Lepas isyak sampai subuh dah boleh dah. Tapi maksudnya solat tahajud boleh ke ustazah? Lepas solat isyak terus solat tahajud. Boleh ke? Boleh. Subhanallah. Tapi itu dipanggil tahajud pada awal malam lah. Kan? Yang paling afdal tengah malam. Hujung malam pun afdal. Dekat-dekat nak subuh tu. Bangunlah awal pukul 5 dan sebagainya. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minal laili," dan sebahagian malam. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah berfirman, dan pada sebahagian malam. Fatahajjat bihi, maka bangunlah untuk solat bertahajud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan an yab'atsaka, kamu akan dibangkitkan. Maqaman mahmuda, kamu akan ditinggikan. Kamu akan dinaikkan kepada makam yang terpuji. Sebab itu, orang yang jaga solat tahajud, dia ada kedudukan yang sangat istimewa. Maqaman mahmuda, dia berada pada makam, pada kedudukan. Bukan makam tu kubur ya. Makam ini satu kedudukan. Satu kedudukan yang terpuji. Muslimin muslimat, apabila Allah memuji seorang hamba, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh mengeji dan menghinanya. Kalau ada pun yang mengeji menghina, orang yang menghina dan mengeji itu muslimin muslimat, dialah yang akan terhina dan dia akan mendapat kesan yang sangat berat dan dahsyat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan banyak lagi firman Allah tentang kelebihan orang yang bangun bertahajud. Itu saya cerita waktu. Daripada isyak sampai subuh, itu waktu tahajud. Syarat dia tidur walaupun sekejap, tapi lena. Bukan tidur-tidur ayam, tidur-tidur itik tu ya. Bukan tidur-tidur main-main. Aku dah tertidur. Subhanallah, tidur yang lena walaupun 10 minit. Walaupun 15 minit. Dah boleh dah start tahajud. Tapi yang paling afdal pada waktu orang paling ramai tidur. Pukul berapa paling ramai tidur? Kalau solat tahajud pukul 2, pukul 3. Pukul 12 ramai lagi tak tidur. Pukul 1 ramai lagi. Mungkin pukul 2, pukul 3 tu paling ramai. Pukul 4 paling ramai yang tidur. Sebab ada yang main game lah tengah malam. Pukul 4, pukul 5 tu baru dia nak tidur. Na'udzubillah misalnya. Waktu orang semua sedang berselimut, semua orang sedang tidur lena, masa tu trafik kita dengan Allah tak sibuk. Contohlah ya, pada waktu subuh, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kan waktu semua ibaratnya, kalaulah semua orang kan masa tu solat.
Ramai sangat solat. Solat ni kan doa. Jadi ramai sangat yang hubungi hotline. Hotline tu sibuk. Kan? Allahu Akbar. Sibuk hotline. Soalannya hotline. Call ataupun doa pada Allah tu sibuk. Banyak sangat yang berdoa masa tu. Sebab solat itu doa. Ramai yang berdoa ni masa ni. Masya Allah. Tapi muslimin-muslimat, pada waktu malam, pada waktu tahajud tengah malam, masa tu line kosong. Trafik tak sibuk. Tak ramai orang bangun pada waktu malam ni. Sangat sedikit. Subhanallah, sangat sikit. Lalu kita bangun pada waktu ni. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis Qudsi Allah berfirman, sesungguhnya aku turun. Kan, pada waktu pertengahan malam, aku turun ke langit dunia, ke langit bumi, untuk mencari-cari di mana hamba-Ku yang meminta untuk aku makbulkan, di mana hamba-Ku yang meminta yang mohon pertolongan untuk aku beri pertolongan. Mana hamba-Ku yang mohon pengampunan untuk aku ampunkan, dan mana, Ustaz boleh carikan ya hadis kursi tu, mana hamba-Ku yang meminta untuk aku makbulkan. Sebab itu para ulama kata, orang yang bangun solat tahajud ini, dia kalau memanah tu, kan kalau kita main panah tu, panah macam ni panahan. Macam ni ya. Pernah juga saya memanah. Kalau kita memanah tu, muslimin-muslimat, Masya Allah, ibarat bila kita panah, betul-betul kena tengah-tengah yang bahagian semua orang nak target tu. Faham ya? Tengah-tengah bagi orang nak target tu. Faham? Soalannya, apa yang kita minta memang exactly tepat sebagaimana yang kita minta, kita akan dapat. Sebagaimana kita panah busur tu kena betul yang tengah tu. Apa yang kita minta, orang yang kuat jaga tahajud, bila dia minta sesuatu, subhanallah, dia akan dapat apa yang dia minta. Untuk bahagian dunia ataupun bahagian akhirat. Okey, baiklah. Kita dah cerita ni. Bila waktu tahajud. Siapa yang masuk lambat, baru masuk boleh tengok daripada awal. Subhanallah, saya jumpa ramai orang alim, orang soleh, tok-tok guru, syekh ke habib-habib ke muslimin-muslimat. Subhanallah. Okey, daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhirat. Berdepatan dengan waktu tersebut, malaikat Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku pada setiap malamnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, sekali lagi saya ulang, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan juga akhirat. Bertepatan dengan waktu tersebut, malaikat Allah memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku pada setiap malamnya. Lalu mengapa sepertiga malam terakhir tersebut menjadi waktu paling baik untuk berdoa? Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala turun pada setiap malam ke langit bumi. Ketika malam tersisa sepertiga terakhir, ia berkata, adakah sesiapa yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah ada yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Subhanallah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adakah sesiapa yang memohon kepadaku untuk aku kabulkan? Adakah ada yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah ada yang memohon ampun untuk aku ampuni? Kan, subhanallah, Nabi SAW bersabda, Allah turun. Kan, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit bumi. Tapi jangan kita bayangkan Allah turun sebagaimana manusia turun. Dan kita bayangkan Allah ini ada tempat dia di atas kemudian turun. Sebab Allah itu tidak bertempat. Cuma hadis Qudsi ini, dia ada hadis Nabi bergabung dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini firman Allah, Nabi mengulangi perkataan Allah. Sebab itu disebutkan, adakah ada yang memohon kepadaku? Maksudnya, subhanallah, Allah berkata kepada hamba-hambanya pada setiap malam. Ia membawa maksud Allah sangat dekat. Bukan maksud Allah berada okey atas pasal Allah turun, Allah ada tempat. Allah itu wujud tapi tidak bertempat kan. Muslimin muslimat sekalian. Allah berada di mana-mana saja. Tetapi ia nak memberikan satu kefahaman kepada kita supaya kita mudah faham bahawa pada waktu malam
Sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus. Perhatian yang khusus. Subhanallah. Allah mencari-cari. Kenapa Allah mencari-cari? Allah mencari-cari di mana hamba-Ku yang meminta untuk aku kabulkan. Di mana hamba-Ku yang mohon ampun untuk aku ampunkan. Kerana pada waktu malam ini sangat sedikit. Subhanallah, Allah berbanding pada waktu solat 5 waktu. Muslimin muslimat yang minta Allah sekalian. Okey, waktu dah tahu antara isyak sampai subuh. Siapa yang dah tertidur, syarat dia kena tidur walaupun sikit. Ustazah, solat maghrib, isyak semua tu tak masuk qiyamul lail. Masuk. Qiyamul lail lain pula muslimin muslimat. Qiyamul lail maksud dia ialah qiyamul lail. Maksud dia qiyam bangun, membangunkan. Qiyam membangunkan. Qiyamul lail membangunkan pada waktu malam dengan ibadah. Malam start maghrib sampai subuh. Kita baca Quran, kita zikir, kita solat, kita menulis, kita hadir majlis ilmu pada waktu malam. Semua itu qiyamul lail, iaitu kita bangun, membangunkan malam. Dah kita beribadah malam, itu dah namanya beribadah malam. Terima kasih muslimin muslimat dalam 5K yang hadir pada saat ini. Terima kasih banyak. Subhanallah, mudah-mudahan kita istiqamah ya. Hadir majlis ilmu juga adalah satu ibadah. Jadi qiyamul lail ni apa sahaja ibadah yang kita buat. Kan? Apa sahaja ibadah kita buat bermula pada maghrib sampai isyak. Tak tidur lagi pun tak apa. Maksudnya ada orang ustazah, saya tak dapat tidur sampai pukul 1. Tapi saya ingat saya nak qiyamul lail. Saya kata, puan buat apa? Saya ngaji, tak tidur juga. Itu qiyamul lail lah tu. Qiyamul lail apa jua ibadah bukan syarat tidur. Subhanallah. Semua itu maksudnya kita menghidupkan malam. Siang kita hidupkan dengan mencari rezeki. Tapi ada ibadah yang solat fardu tu. Malam hidupkan malam dengan ibadah-ibadah khusus sebanyaknya. Masya Allah. Tapi tahajud wajib syarat tidur dulu. Walaupun sekejap. Faham ya? Jadi siapa yang tertidur dah lepas maghrib. Lepas tu dia bangun isyak ataupun sebelum isyak. Solat isyak, lepas solat isyak tu dia dah boleh solat tahajud. Tapi jangan biasakan. Okay, saya nak tidur dulu lepas maghrib. Sebab apa nak terus solat tahajud? Sebab apa? Itu waktu yang masih lagi orang sibuk. Kan? Waktu yang paling sunyi, bersunyian dengan Allah, itulah waktu yang paling afdal. Muslimin muslimat. Okey ustazah, saya terkejut pukul 5.30. Tinggal setengah jam lagi nak subuh. Boleh tak tahajud? Boleh. Ustazah, saya bangun 10 minit lagi. 10 minit lagi nak subuh. Boleh tak tahajud? Boleh. Selagi mana tak azan. Ambil wuduk, berus gigi, tak payah mandi sebab dah tak sempat. Terus dia solat tahajud 2 rakaat. Terus solat tahajud 2 rakaat. Tengah-tengah rukuk kan? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, lepas tu rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu dengar azan subuh. Ada orang berhenti. Alah, dia pun bangun. Dah subuh, tak sempat. Itulah abang, saya dah cakap kena bangun. Saya ni, saya penat, awak ni kan, awak yang patut bangun. Tengok, tak sempat tahajud hari ni. Muslimin muslimat, antara pendapat yang kuat, kalau kita sempat rukuk, itu dikira kita dah dapat sempurna dah waktu tu. Faham ya? Maksudnya, kita solat Allahu Akbar, rukuk dengan azan subuh. Teruskan sampai habis tahiyat. Teruskan. Ustazah, kalau tengah baca Fatihah pun jangan berhenti. Teruskan habis. Mudah-mudahan Allah terima itu tahajud. Sebab ada orang bangun 10 minit. Dah tak sempat tahajud. Apa tak sempatnya? Tahajud sampai azan subuh. Jadi 10 minit lagi pun jangan tertinggal. Ambil juga peluang itu. Jangan lengah-lengah, tak payah mandi, labu gigi cepat-cepat. Ambil wuduk yang segera. Lepas tu baca doa wuduk, terus angkat takbir. Allah Akbar. Sebab ada sebagai ulama kata sempat kat takbir tu dah kira sempat dah waktu tu. Tapi yang paling kuat, lebih kuat adalah kalau sempat rukuk. Sebab ada yang kata sempat Al-Fatihah tu dah kira dapat dah. Tapi jangan dengan azan terus berhenti, habiskan solat tu. Mudah-mudahan Allah terima. Masya Allah. Ada orang rasa solat tahajud susah sebab tak belajar. Ada yang rasa solat tahajud susah sebab tak belajar. Ada yang tadi tu buat emoji nangis sebab dia saya jawab soalan ni. Dia kata, ustazah macam mana? Saya tak hafal lagi doa solat tahajud. Saya tahu antara doa yang ditulis dalam buku-buku ataupun kalau kita cari internet, doa solat tahajud, doa apa? Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Betul atau tidak? Itu adalah doa Nabi SAW bila masuk masjid.
Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bila Nabi masuk, antara doa yang Nabi baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kita masuk ke pintu masjid, tapi sebenarnya kita masuk pintu rahmat Allah. Nama nampak macam masuk pintu masjid, tapi sebenarnya kita masuk ke pintu rahmat, pintu pertolongan, pintu saikan tuan-tuan sekalian. Kalau siapa-siapa yang sedang ada ujian sampai tak boleh nak berjalan, ujian sampai terduduk, ujian yang menyebabkan gelaplah mata tu, gelap mata, ujian sampai subhanallah tak boleh nak fikir dah. Tahu tak ke mana tempat yang paling terbaik untuk anda tuju? Kan subhanallah, dah blur, dah blank, tak tahu nak buat apa. Pergilah cari masjid. Pergi cari masjid. Subhanallah. Ustazah, kalau surau, afdal masjid. Pergilah. Tekanlah minyak tu, jalanlah kaki tu pergi masjid. Tapi kalau jauh sangat masjid ada surau, pergilah ke surau. Pergi ke masjid. Muslimin muslimat sekalian, Masya Allah. Baca doa, Allah maftahli abwaba rahmatik. Kenapa cik? Tak jelas Ada masalah audio ke? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk doa, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Tak ingat? Buka telefon, doa masuk masjid. Buka, duduk depan pintu masjid, nak melangkah tu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ustazah, saya tak reti bahasa Jawi. Saya tak reti baca bahasa Arab. Cari doa masuk masjid Rumi. Keluar ejaan Rumi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa Nabi. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kasih sayang Allah, perhatian Allah, semua. Saya nak cerita kisah benar ni daripada seorang guru yang thiqah. Faham ya? Bahasa thiqah ni maksud dia yang boleh dipercayai. Kenapa boleh dipercayai? Kerana dari sudut ilmunya, dari sudut akhlaknya, dari sudut amanahnya dengan ilmu dan sebagainya. Dia cerita pada saya sendiri depan-depan dengan suami juga, Masya Allah. Kami tahu dia seorang guru yang siqah berdasarkan beberapa perkara lah, dengan dia dah menuliskan buku, kitab. Kita sendiri dengar ilmu dia, Masya Allah, sangat luas. Hafalan-hafalan dia tentang hadis-hadis Nabi, kan, tentang macam-macam perkara lah. Lepas tu kan dia cerita, dia kata pengalaman. Dia kata, saya ni ustazah tak pandai berubat. Saya ni tak pandai. Saya bukan tak pandai macam mana. Bukan fokus lah. Bukan menjadi satu keutamaan saya untuk belajar, untuk mengubati sakit-sakit. Macam sakit-sakit sihir dan sebagainya. Cuma dia kata saya nak cerita pengalaman. Tapi sebab saya dah jadi ustaz ni, ramai orang mari jumpa untuk berubat, tapi saya tak terima. Dia kata cuma satu pengalaman saya lah, beberapa kali dia kata. Satu pengalaman saya, ketika saya berada di masjid, kan, saya berada di masjid ke di surau dalam taman. Rasa surau kot sebab dalam taman, dia kata dalam taman. Ada hamba-hamba Allah ni, semuanya hamba Allah ya, yang bukan Islam di kalangan India. Datang cari sebab supaya berubah anak. Anak mengacau, anak perangai pelik, sekian-sekian. Dia kata, ustazah, anak yang dia kata meracau, perangai pelik tu, dia kata, ustazah, bila datang je, sebab dia datang, dia naik, dia duduk dah di kawasan surau kan, sebab nak jumpa, nak berubat ni. Subhanallah, duduklah di beranda contoh. Anak tu sehat elok. Sampai ayah ni kata, ayah yang bukan Islam India ni kata, pelik, saya memang pelik anak saya ni. Datang saja sini, sehat. Padahal dia nak tunjuk anak dia tu tak sehat. Elok, dia kata ustazah, anak elok berlari-lari. Padahal anaknya tu tak sedar, macam meracau-racau, macam kita panggil apa, dirasuk macam tu kan. Tapi elok berlari. Elok, dia kata. Begitulah. Jadi ayah dia ni kan, nak suruh anak dia sehat, bawalah ke kawasan surau ni. Masya Allah. Lepas tu saya tak ada apa, ustazah, saya tak sempat nak berubat apa pun sebab anak dia datang sehat. Jadi saya nak baca-baca doa untuk anak dia pun tak perlu baca sebab bila bawa sehat. Saya kata, lepas tu ustaz tak sempat lah berubat. Tak adalah ustazah, sebab bawa anak belum baca apa dah sehat.
Tapi bila bawa balik ke rumah dia sakit. Lepas tu orang, bila balik hamba Allah ni, lepas tu orang surau pun kata, Ustaz tahu tak rumah dia yang mana? Tu yang adalah tu, yang ada banyak tokong kat depan rumah. Bukan tokong, ada banyak Tuhan dia. Kata, patutlah kesian anak-anak kecil. Muslimin-muslimat, saya kan kalau tengok budak-budak kecil yang bukan Islam, kan, tengok budak-budak kecil bukan Islam, Cina ke India ke, kan comel macam anak kita juga, baik, suci, bersih. Selalulah hati ni berdoa, ya Allah berilah hidayah kepadanya, ya Allah. Ya Allah kau pilihlah anak ini menerima hidayahmu. Kita kesian sebab dia lahir sebagai bukan Islam, tak kenal Allah, tak kenal Nabi. Dia dibesarkan dengan disuruh oleh ibu ayahnya supaya apa? Sujud, kan, beribadah selain daripada Allah. Allahu Akbar. Satu lagi kisah benar muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Nak kata ajaibnya walaupun orang bukan Islam. Lepas tu saya kata, Ustaz, lepas tu dia kata, Ustazah sebenarnya ramai orang bukan Islam, Cina dan juga India yang bukan Islam, cari ustaz ni untuk berubat penyakit. Penyakit-penyakit mistik ni lah. Mereka sendiri tahu, kalau penyakit ni kamu kena jumpa ustaz orang Islam. Ustaz orang Islam je ni. Sebab apa? Mereka melakukan pemujaan kepada syaitan dan iblis. Mereka melakukan pemujaan. Saya kan minta maaf sebab saya tengok berulang ni. Faizi ni, Assalamualaikum, saya terlalu lapar sangat dan anak susu habis semua. Mohon bantuan akak dan abang saya dapat keperluan anak pun tak apalah. Saya minta maaf Faizi. Anda diminta untuk DM kami. Tolong DM. Kalau anda berulang bagi mesej macam ni, memang kita block. Tolong DM kami dan saya minta tim tolong DM Faizi ni dan beberapa lagi komen seperti ni yang minta susu, yang kata tak ada beras, tak ada apa semua ni. Kan, ada lagi Muhammad Azim, mohon minta bantuan biarpun beras saja untuk anak-anak saya puan. Okey, saya bukan nak ni, sama juga Muhammad Azim. Saya harap tim tolong tengok di IG. Tim tolong tengok. Memang dah ada yang balas sahabat Amal Care tu. Moga ada hamba Allah Muhammad Azim yang bantu. Saya macam ni ya. Pengalaman kami, saya bukan kata mereka ni yang saya sebut nama ni ya. Saya tak berniat untuk jatuhkan air muka. Saya tak berniat apa-apa, tapi saya nak cerita benar. Minta maaf banyak-banyak. Kita buat siasatan, banyak mesej-mesej seumpama ini scammer. Ustazah buat siasatan macam mana? Kita hubungi. Lepas tu ada nombor telefon dia. Saya kata, okey, kami nak beri bantuan tapi boleh tak berikan nombor WhatsApp sebab kita perlu. Kita nak berhubung, kita nak beri bantuan. Dia pun bagi nombor WhatsApp. Lepas tu kita, cara kami, dan memang saya yang minta tim siasatan kena buat proses ini. Kita kata, okey, boleh tak kita buat video call sekarang? Kenapa nak buat video call? Dia tanya kan. Kau nak bagi sumbangan, bagi je lah. Kita kata video call tu kami nak buat pengesahan saja. Dan insyaAllah kita akan bagi sumbangan secukupnya untuk keluarga puan, keluarga tuan. Okey, untuk apa video call? Tolong tunjukkan anak-anak yang kata kelaparan tu, kata anak-anak susu. Tunjukkan dalam video call. Kalau kita suruh gambar, kemungkinan je dia cari je gambar-gambar. Budak-budak lain kan, dalam YouTube banyak, dalam Facebook banyak, dalam Google banyak gambar-gambar. Jadi, scammer ni memang mahir, muslimin-muslimat. Tapi mereka ni mengutip banyak sangat duit hasil daripada belas ihsan kasihan manusia. Mungkin ada orang kata, Ustazah buat macam ni kesian kalau dia betul-betul susah. Ya, sebab itu saya suruh DM. Bukan nak menzalimi. Anda boleh hubungi dia DM, buat cara yang sama. Buat video call. Tak boleh minta ni saja. Jangan takut. Zaman sekarang nak bersedekah pun kena bijak. Zaman sekarang nak bersedekah pun kena berhati-hati. Takut kita mengkayakan scammer yang buat maksiat dengan duit kita tu. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Lepas tu, dia buat video call. Dan tapi Alhamdulillah ramai juga yang betul. Okey, Ustazah ni anak saya. Boleh tunjukkan sikit suasana. Okey, ni suasana rumah. Ustazah tengok tak ada beras. Macam tu kan. Masya Allah. Subhanallah. Saya sendiri pernah buat. Saya sendiri kadang-kadang tu saja pergi ke tim siasatan yang dekat. Kita ada aktivis kita suruh measure. Kalau yang kita hubungi mana ya taman. Okey, sekejap lagi dalam mungkin petang atau tengah hari tim kami akan datang. Akan sampai bawa bantuan.
Sebab kita ada aktivis seluruh Malaysia. Tapi kalau jauh, memang kita akan transfer online, transfer duit. Begitulah kaedahnya. Saya sendiri pernah, Assalamualaikum Puan, ya. Puan bagi tahu ni, dalam WhatsApp ni Puan ada masalah ni, tengok sikit anak-anak. Masa tu, saya dapat kes apa? Ni kisah benar. Saya dapat kes, saya call sendiri depan saya. Okey, ramai anak, 5 orang. Saya ni kan WhatsApp ni, video call. 5 orang anak-anak. Ya Ustazah, ni ada baby yang kecil. Lepas tu saya tanya dia soalan, mana suami? Suami mana? Kan ada anak kecil-kecil. Dia pun terus nangis. Wanita ni terus nangis. Kenapa Puan? Ustazah, suami saya ada. Tapi suami saya sekarang berada di penjara. Masa saya mengandung hari itu, dia terlibat dengan dadah Ustazah. Dan selepas dia lahir beberapa hari, suami saya ditangkap. Sekarang nak berada di penjara. Dia tunjuklah bukti suami dia di penjara semua ni. Ustazah, doakan saya kuat sebab anak-anak saya kecil. Anak yang kecil ni bila saya, Puan, habis tu Puan cari rezeki dengan macam mana? Ustazah, saya pergi kemas-kemas rumah orang. Saya tak boleh kerja sepenuh masa, terikat. Dan jadi tukang sapu ke apa. Sebab saya ada anak-anak kecil macam ni Ustazah. Siapa nak jaga anak-anak saya pun tak ada duit nak bayar. Jadi saya akan pergi kemas-kemas. Kadang saya bawa anak saya yang kecil ni untuk saya kemas-kemas. Ini orang Melayu Islam kita ya. Lepas tu kadang saya tinggal rumah mak, tapi anak kan nak nyusu. Saya tak ada duit kalau nak beli susu tepung. Jadi saya nyusu anak saya. Lepas tu yang besar-besar sikit ni, yang umur 4 tahun, kan 7 tahun, yang kecil-kecil ni, kakak dia lah, anak saya ni lah jaga. Puan percaya ke anak tu jaga yang umur 3 tahun, 4 tahun? Ustazah, itulah saya serah pada Allah, dia orang boleh jaga. Saya tinggal sekejap, kemas rumah orang 2 jam, gosok baju, apa saya kerja orang bagi. Berapa tahun suami kat penjara dia disebut, saya tak ingat. Kalau macam tu, tuan-puan sekian bayangkan ya, Masya Allah. Lepas tu saya kata, apa keperluan Puan? Demi Allah, ini kisah benar. Saya sendiri bercakap, saya tanya Puan, apa yang Puan perlu? Ustazah, kalau saya perlu sangat, dia pun tunjuk bil-bil. Sebenarnya ni rumah sewa, dah lama tak dapat bayar. Kan sejak suami masuk penjara. Kedua, bil air ada sekian tertunggak. Bukan banyak sangat pun, RM80 saya ingat. Maksudnya dia guna air jimat-jimat sangat. Lepas tu Ustazah, apa lagi? Ni bil api. Lepas tu tuan-puan sekalian, masa tu juga kita kata, okey, saya minta semua tim, masa tu tim ada, tolong selesaikan semua bil air Puan ni, bil api Puan ni, dan juga ambil nombor telefon tuan rumah, account number, kita bayar semua sewa. Saya kata Puan, menangis-nangis, terima kasih, Alhamdulillah rezeki anak-anak, subhanallah. Kan, tuan-puan ni mati Allah sekalian. Bahkan bila kita buat siasatan, kita bukan kedekut duit sumbangan orang ramai. Mungkin ada orang kata, Ustazah ni ada NGO. Ya, cari sahabat amal care. Hari-hari kita buat bantuan. Saya kata apa? Siapa yang kita buat siasatan, bukan kita nak cari salah, kekurangan dan sebagainya. Bukan isu Ustazah ni suuzon buat siasatan macam tu sekali. Ini bukan dalam suuzon husnuzon. Ini adalah ikhtiar ataupun berhati-hati. Dan wajib kita berhati-hati bila menguruskan duit orang ramai supaya kita amanah beri kepada orang yang sepatutnya. Sebab itu tim untuk buat siasatan ini ramai. Tuan-puan sekalian, selalu saya sebut, selalu saya cakap terima kasih yang selalu bagi star. Sebab saya kata apa? Star di FB ini dapat duit. Saya rasa syukur. Sebab apa? Daripada duit tu, kita bayar gaji pekerja. Tuan-puan sekalian, tim kami sekarang dah 100 lebih staff. Bantu buat kerja amal, kerja dakwah. Buat kerja siasatan, pergi ke rumah-rumah. Subhanallah, yang mana dekat pergi ke rumah-rumah. Yang mana jauh melalui siasatan ni. Memang makan masa. Tapi puas hatinya apa? Bila kita boleh tolong lebih. Sebab tu saya kata buat siasatan jangan takut. Bahkan kita buat siasatan yang mohon bantuan kita, China, India pun kita buat siasatan ke rumah. Dan bila kita pergi ziarah rumah mereka, kita dapati subhanallah mereka perlu apa? Rumah bocor. Ada orang tua yang sakit, yang dah berkudis duduk atas lantai. Tilam nipis, hitam, kotor. Kita kata kenapa tak cakap ada orang sakit sampai macam ni terlantar. Kan dah sejuk atas simen sebab tilam nipis dah berkarat. Kita buat apa tuan-puan sekalian? Ini baru saja. Setiap minggu mesti tim kita buat kerja-kerja macam ni. Kita bersihkan rumah. Kita belikan tikar getah ganti. Kita beli tilam. Siapa yang tak percaya, pergi kat page saya. Kita ada share sebenarnya.
Pergi kat page ataupun IG, boleh pergi ke page rasmi Sahabat Amal Care, NGO Sahabat Amal Care. Setiap hari kita buat gerak kerja dakwah dan amal ni, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu setiap sumbangan yang kalian beri selalu melalui akaun NGO Sahabat Amal Care, walaupun kita tak share sangat gerak kerja kita, tapi ia berlangsung setiap hari sebab kita ada tim yang kita bayar gaji dengan baik. Sebab itu kan gaji-gaji yang kita bayar ni kan 30 orang untuk kerja dakwah, kerja amal sepenuhnya. Pergi ni. Tapi tu apa sekarang, alhamdulillah dah ramai non-muslim yang masuk Islam. Dah ramai non-muslim masuk Islam. Dah ramai, alhamdulillah. Hasil daripada kita pergi ziarah dia, kita santuni mak ayah dia yang tua, kita bersihkan rumah. Subhanallah, satu keluarga masuk Islam ada. Ada yang anak dia masuk Islam dulu, ada yang mak dia dulu masuk Islam. Sebab itu kerja dakwah, kerja kebajikan perlu seiring. Jangan kerja kebajikan saja bagi dakwah, tidak ada. Rugi. Sebab itu bila kami buat kerja kebajikan, kami dekati non-muslim melalui kerja kebajikan, kami akan kenalkan who is Allah, who is Muhammad. Saya sendiri akan sebut bila saya pergi ke non-muslim rumah, saya kata sebenarnya yang saya buat, yang saya bantu aunty dan uncle ni, ini Nabi kami Muhammad yang suruh buat. Pernah dengar tak Nabi Muhammad? Tak pernah dia cakap. Orang tua kan yang bukan Islam. Oh tak pernah, itu Nabi kamu ya. Nabi tu apa? Dia tanya kan. Oh Nabi itu, okey, Tuhan kami namanya Allah. Allah kamu tahu? Allah saya tahu. Tuhan kami namanya Allah. Dia hantar seorang manusia yang untuk beritahu apa yang baik, apa yang buruk. Oh, manusia itu namanya Muhammad. Saya suruh dia sebut. Boleh tak pakcik, uncle sebut Muhammad? Muhammad, sesusah disebut kan. Itu Nabi kami. Actually, ia juga Nabi uncle. Dia kata okey. Dia okey je lah kan dia dengan kita cakap. Dan apa yang saya buat, bantu uncle, bantu aunty ni sebab Nabi kami suruh kami buat. Sebab itu Nabi kami sangat baik. Sebab Nabi kami suruh bantu orang susah, tak kira apapun agama. Dan itulah cantiknya Islam, suruh bantu. Dan cantiknya Islam tu sebab Nabi kami sangat baik. Dia suruh bantu semua orang, tak kira Islam atau tidak. Sebab itu kami tolong uncle, tolong aunty. Oh, Nabi kamu banyak baik. Oh, Nabi kamu sudah lama mati. Sudah 1400 tahun yang lepas sudah mati uncle, aunty. Tapi sebab pesanan dia itu, kami orang Islam sampaikan. Walaupun sudah lama mati. Apa yang Nabi kami pesan, semua orang Islam tulis dalam buku. Buku itu sentiasa sampai kepadalah kami walaupun sudah lama. Oh, banyak bagus Nabi kamu, banyak bagus. Saya harap satu hari aunty dan uncle juga akan kenal Nabi kami lebih lagi. Dan aunty dan uncle akan sayang Nabi kami juga. Saya sayang sama Nabi. Tapi ada juga yang dah kenal. Yang datang ke gerobok dah kenal. Dia kata, ya, I love Muhammad. Saya tahu orang Islam sayang Muhammad. Saya pun sayang Muhammad sebab Muhammad itu baik, bagus. Muhammad suruh kamu buat kerja-kerja yang baik-baik, bagus ni. Ya, betul. Kita kata, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad saja. Cerita yang baik-baik tak Muhammad, mereka jatuh cinta. Subhanallah, asbab mereka dapat hidayah. Ramai asbab. Kenalkan cerita Nabi ya. Subhanallah, bukan kita kata, saya orang baik nak ma, sebab itu saya datang tolong, saya orang baik. Tak, kita cerita Nabi yang baik. Sebab apa? Dengan cerita pasal Nabi, di rumah orang bukan Islam yang tak pernah disebut nama Nabi Muhammad, tak pernah disebut nama Allah, datang pintu rahmat Allah turun. Allahu Akbar, mudah-mudahan. Muslimin, muslimat yang minta Allah sekalian, Masya Allah. Minta maaf, sebenarnya cerita kita ni dah bersambung-sambung. Kan bersambung-sambung dah. Tadi saya cerita apa, orang bukan Islam datang ke masjid, datang ke surau pun muslimin, muslimat. Anak-anak yang sakit jadi sihat, jadi sembuh. Ini kisah benar. Pengalaman daripada perawat-perawat, pengalaman daripada ustaz-ustaz. Ustaz ni bukan perawat, tapi ustaz yang siqah, yang boleh dipercayai. Dia cerita ustazah orang-orang yang bukan Islam datang cari saya untuk ni kan. Jumpa, saya kata kalau nak jumpa kat masjid, jumpa kat surau kan. Dia datang, dia orang datang. Walaupun dia orang tak masuk ke dalam, kena rasuk kan. Masuk je kawasan masjid, terus boleh berlari sihat. Sebab apa muslimin muslimat? Masjid, surau, tempat turunnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala,
tempat berhimpunnya para malaikat Allah di bumi, di tempat-tempat sujud, di tempat-tempat solat, musalla, tempat solat, sajadah, sujud, masjid, tempat sujud. Subhanallah, tempat berkumpulnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut tadi sebenarnya muslimin muslimat, siapa yang ada ujian yang berat ke ringan, yang buntu ni, terduduk tak tahu ni, bankrupt ke, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan isteri, masalah stres macam mana, pergilah menuju ke masjid, ke rumah Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang melangkah menuju ke rumah Allah akan digugurkan dosa, akan dinaikkan darjat, akan dicatat setiap langkahnya pahala sedekah. Nak kata menuju ke rumah Allah tu pun, kita tak tahu dah apa yang berlaku dalam proses kita menuju rumah Allah tu. Sebab itu siapa yang kan ada masalah duduk pun dah rasa tenang. Tengok masjid, duduk sekejap tenang. Sebab apa muslimin muslimat sekalian? Di situ rumah Allah, tempat malaikat berkumpul. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah beri jalan keluar. Allah beri rahmat. Allah beri ketenangan jiwa, keteguhan. Allah beri ilham yang benar. Dan Allah temukan kita dengan orang-orang yang baik. Biasanya orang yang duduk di masjid, orang-orang yang baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tak payah fikir, tak payah harap apa. Duduk saja pun dah tenang. Sebab itu orang bukan Islam pergi masjid, pergi surau pun, yang ada masalah pun ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi tu siapa yang baru, sebab saya tengok view kan makin naik. Ada lebih kurang dalam berapa orang ni ya. Tadi 6 sampai 5.6. Ada 6,000, 6, 7, 8. Adalah 8K. Yang 8K ni sebenarnya baru masuk ujung-ujung. Jadi kena tengok daripada awal perkongsian apa ustazah ni kan. Cerita-cerita berkait-kait ni perkongsian apa. Kena tengok daripada awal. Subhanallah, muslimin muslimat di mata sekalian. Saya nak kena tutup ni pasal tahajud. Sebenarnya berkongsian pasal tahajud. Sebab ada orang emoji nangis-nangis. Dia sedih sebab tak hafal doa ketika sujud. Dia kata, ustaz saya tak hafal doa tahajud. Doa tahajud kalau ketika sujud kita disarankan membaca Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maksud dia apa? Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku melalui pintu masuk yang baik, yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkanlah aku daripada jalan keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku ataupun kurniakanlah kepadaku min ladunka daripada sisimu sultanan nasira, sebaik-baik penolong. Ketua penolong, sultan nasira, sebaik-baik penolong. Macam itulah. Masya Allah. Muslimin muslimat. Dan dikatakan Nabi SAW akan baca doa tu ketika nak masuk masjid Nabi, Masjid Nabawi. Ataupun kita boleh bacakan bila-bila masa kita nak masuk masjid. Sangat bagus. Tapi tak hafal. Google je. Doa masuk masjid. Google. Oh tak hafal, tak pandai baca bahasa Arab, bahasa ni, cari je. Doa masuk masjid Rumi. Doa untuk tahajud Rumi. Saya nak sebut muslimin muslimat yang baru nak belajar solat tahajud. Tuan-puan yang baru hadir kena tengok daripada awal. Rugi. Saya terangkan apakah fadilat, kelebihan, kehebatan solat tahajud. Kemudian ada yang rasa solat tahajud ni susah. Saya permudahkan dengan penerangan. Bilakah waktu tahajud? Start isyak sampai subuh. Syarat tertidur sekejap walaupun tertidur lepas maghrib. Kan pasu pukul 9 nak solat isyak contohnya. Boleh dah start tahajud. Tapi itu bukan waktu yang afdal. Okey, itu dah bagi dah mudah tu. Dan kalau pun terkejut 10 minit sebelum waktu subuh. Kan ambil bergigi, ambil wuduk, solat. Lepas tu masa angkat takbir baca Fatihah dah azan subuh. Jangan berhenti. Teruskan habis solat. Mudah-mudahan Allah terima tahajud kita. Tapi yang paling kuat pendapat mengatakan siapa yang sempat rukuk, maka dia dah dapat dah tahajud tu sempurna. Walaupun ketika rukuk dengar azan subuh. Tapi tolong jangan biasakan last minute. Sebab apa? Itu dalam pengharapan, belum confirm. Yang terbaik, kita kena bangun di tengah malam waktu orang ramai tidur. Tapi kalaulah tak sempat, kita tidur lambat, penat pula tu, terkejut 10 minit sebelum subuh, maka jangan lepaskan peluang. Sebab apa Allah berfirman? Kan, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan daripada sebahagian malam. Fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu padanya.
asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu. Allah akan menaikkan darjat kamu. Maqam mahmuda, pada maqam yang terpuji, muslimin muslimat. Dan jika Allah memuji kita, tak ada siapa manusia boleh menghina kita. Dan si orang yang nak mengkhianati kita, Allah akan pelihara orang yang jaga tahajud. Sebab itu kalau saya jumpa tok guru, syekh-syekh, orang-orang alim, bila saya minta berikan satu nasihat, boleh dikatakan 90% hampir sama semuanya akan pesan dua perkara. Jaga solat tahajud ustazah. Makhluk tidak boleh apa-apakan orang yang jaga tahajud. Jaga solat tahajud ustazah. Yang kedua istighfar. Dua ni. Dan tiga lah saya sebutkan. Kebanyakannya tiga perkara yang utama yang dipesan. Jaga solat tahajud. Kemudian istighfar. Kemudian selawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Kebanyakannya begitu. Bukan kata Al-Quran tu tak penting. Ya, boleh pesan Al-Quran. Tetapi muslimin-muslimat, selawat, istighfar boleh dilakukan bila-bila masa. Kata subhanallah. Ada yang seorang ustaz yang siqah, yang alim, yang warak ni. Kalau bercakap pun, Tok Guru ni tak tengok. Saya pun dia tak tengok. Tunduk. Dia kata, ustazah, antara ujian berat dan besar bagi orang-orang yang berdakwah adalah ujian sihir, kerana musuh-musuh akan gunakan iblis dan syaitan, jin untuk menyakiti kita zahir dan batin. Subhanallah, mereka tak boleh nak menyakiti kita zahir depan-depan. Mungkin kata-kata manusia tidak boleh memberhentikan dakwah kita. Tetapi bila mereka menyeru jin dan syaitan, iblis, jin syaitan akan jadi semakin kuat. Itu firman Allah. Siapa yang mohon pertolongan, minta sesuatu daripada jin, dalam surah Al-Jin, muslimin muslimat, dalam Al-Quran ada surah Al-Jin kan. Tuan-puan sekalian cuba buka surah Al-Jin, tuan-puan akan belajar, akan baca berkenaan dengan jin. Tuan-puan, kita akan baca mengenai jin. Jin kafir, jin Islam, jin jahat, jin baik, jin soleh, duk cerita dalam tu. Ustaz, subhanallah. Surah ke, juzuk ke berapa ya? Surah Al-Jin. Tengok. Subhanallah, ustazah duk belek. Kejap ya. Ustazah tak hafal, saya tak hafal, Masya Allah. Tak hafal juzuk surah apa, tapi selalu juga baca surah jin ni. Sebab kita siapa? 72? Surah ke-72. Juzuk berapa ya? Bukan 72. Saya dah jumpa ni. Surah yang ke-72. Okey, juzuk. Juzuk berapa? Oh, 572 Ustaz. Muka surat tu. Masya Allah. Okey. Muslimin, muslimat dimata Allah sekalian. Surah Al-Jin. Ya, surah akhir-akhir dah. Kita kena kenal jin. Kita kenal syaitan. Kita macam ni lah. Kan? Kita kata iblis tu musuh kita. Kena kenal musuh. Ciri-ciri musuh jin yang bukan Islam, iblis tu. Jin ni daripada api. Jin daripada api. Muslimin, muslimat sekalian. Jin diciptakan daripada api. Malaikat daripada cahaya. Manusia daripada tanah. Sebab itu, jin yang kafir namanya iblis syaitan. Ada jin beriman, ada jin yang soleh. Siapa baca surah jin, dia akan jumpa. Contoh ya, ayat yang keempat, dah sesungguhnya. Tak apa Ustaz, tak apa. Anak-anak tu tak apa. Orang yang bodoh di antara kami, okey. Dan sesungguhnya kami, okey. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 surah Al-Jin. Nanti tuan-puan baca sendiri. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin. Jin pun ada lelaki, ada perempuan. Jin pun ada pernikahan, perkahwinan sesama mereka. Jin juga beranak pinak. Jin juga berkeluarga. Bahkan alam jin juga dikatakan alam yang lebih canggih daripada manusia. Mereka juga ada sistem. Bahkan, subhanallah, wallahu alam ya, betul atau tidak, tapi saya rasa betul lah. Contoh ya, ada orang yang sakit gangguan. Ada kawan saya, sakit teruk kat Malaysia, gangguan teruk. Lalu, pergi buah bak sana, buah bak sini. Dia ada anak-anak kecil kawan saya, sebaya. Kan?
Tak kenal anak, tak kenal suami, kena teruk, ujian sihir, pemisah macam tu lah. Memang selalu pada orangnya baik ni dan sebagainya. Lepas tu, dah berubat sana berat sangat ujian ni. Satu hari dia jumpa saya, dia kata, Asma, saya nak hijrah pergi ke luar negara. Kenapa? Saya tak boleh dah terus sakit macam ni. Kesian dekat suami, kesian ke anak-anak. Saya tak kenal anak-anak. Anak-anak saya tak uruskan langsung apa semua. Saya nak cuba sebab apa? Ada yang kata pergi hijrah, pergi keluar. Lepas tu muslim-muslimat dia pergi berapa tahun. Saya tak ingatlah dia pergi Morocco ke mana. Sambil menuntut ilmu lah sekeluarga. Sehat, elok, sehat. Ada sebahagian pengamal-pengamal buara kata, perubatan kata, jin juga, dia ada wilayah dia. Subhanallah. Sebab itu ada orang yang sakit di Malaysia, pergi Mekah, pergi Madinah, sehat, elok, tak sakit. Kan elok. Sebab apa? Masya Allah, dia pun ada pasport dia. Macam manusia kita kan, nak pergi ke luar negara, kena ada pasport kan. Tak ada pasport, tak ada visa, tak lepas kan. Ada border, ada wilayah. Jadi mereka ni pun bukan boleh ikut follow pergi mana-mana. Kalau ada jin ataupun ada ni yang telah diupah, yang telah disihir, yang telah dipuja untuk mengganggu hamba Allah ni, Masya Allah. Tapi jika hamba Allah ni melepasi border dan dia pun ada wilayah ni, dia tak boleh follow, dia pun disekat. Dia tak boleh nak pergi. Macam itulah lebih kurang ya. Cuba kita tengok ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkinlah apa yang kita faham taklah sebagaimana yang betul. Tapi begitulah situasinya. Mereka tak boleh follow dalam setiap keadaan, setiap waktu. Sebab itu contohnya kan, masuk ke masjid sihat. Sebab dia tak boleh follow sampai masuk masjid. Di situ mungkin para malaikat sekat ke dan sebagainya. Itu yang cerita tadi tu. Yang bila anak orang bukan Islam tu datang nak berubat dengan ustaz ni bukan berubat orang. Tapi kata macam tu lah, anak dia akan sihat bila duduk di sekitar masjid. Tapi bila keluar dari sekitar, balik rumah sakit balik. Tak sedar apa semua. Jadi, nak explain apa? Sebab ini kawasan para malaikat jaga dan sebagainya. Dia orang ada kawasan yang mereka tak boleh nak pergi. Baiklah, ayat ke-6 ni kita baca sampai habis. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan, pertolongan kepada beberapa lelaki daripada jin, tetapi jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Tengok. Siapa yang minta tolong dengan jin, jin akan memberikan mereka bertambah sesat. Tambah sesat apa? Jadi syirik kepada Allah, bergantung kepada jin. Sebab jin ini ada kemampuan yang manusia tak boleh buat. Tapi ada yang manusia boleh buat, jin tak boleh buat. Jadi bila dia buat sesuatu yang manusia tak boleh buat, maka manusia semakin yakin dengan jin yang dia minta tolong. Jadi manusia ini semakin sesat. Nanti tengok lagi ya. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka seperti kamu musyrikin Mekah yang juga menyangka bahawa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun pada hari kiamat. Okey, ada lagi ni tentang ayat ke-11. Dan sesungguhnya di antara kami jin. Ayat ke-11. Cuba tengok ayat ke-11 surah jin. Dan sesungguhnya di antara kami jin. Ada yang soleh. Ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Subhanallah. Nampak tak? Surah jin ni. Jin bercerita ni. Ada di kalangan kami. Dan sesungguhnya kami yang ni jin. Telah dan sesungguhnya di antara kami iaitu jin. Ada yang soleh. Ada yang beriman. Ada soleh. Baik macam kita baik kan? Ada firman Allah. Okey, dan di antara kami iaitu jin, ada yang Islam, ada yang menyimpang daripada kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu memilih jalan yang lurus. Okey. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Menguji manusia. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya, jin dia pun diuji. Maka nescaya akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang sangat berat. Ayat yang ke-18. Subhanallah. Cuba tengok ayat ke-18. Subhanallah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan solat, mereka jin itu berasak-asak mengerumuninya. Muslimin-muslimat sekalian. Kita baru bercakap pasal perihal kaitan masjid dengan berubat, dengan penawar kepada hati. Bagaimana orang bukan Islam, anak yang sakit datang dalam kawasan masjid saja, anak dah jadi sehat. Lalu Allah temukan kita dengan ayat. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sadaqallahul azim. Hebatnya firman Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah yang ini Muhammad berdiri menyembah Allah, melaksanakan solat, mereka jin-jin itu berasak-asak mengerumuninya. Maksud di dalam masjid ini memang betul. Dalam surau, dalam masjid, bila ada orang salat, cuma kita tak nampak saja, berasak-asak jin di kalangan Islam. Para malaikat tu ialah, tapi jin di kalangan Islam, muslimin muslimat yang ia dimati Allah sekalian, berasak-asak. Nak kata mereka ni lagi ramai, lagi penuh. Subhanallah. Sebab itu janganlah sedih. Imam kan, dia punya jemaah walaupun dah boleh dah pun sekarang ni sama ya Ustazah. Walaupun dah boleh solat kan, imam, lepas tu Bilal, kan 2-3 orang. Tetapi percayalah, jika Imam Bilal ini ikhlas, subhanallah, berasak-asak jin di kalangan Islam, berasak-asak jin di kalangan Islam ini, subhanallah, berasak-asak mereka ini menunaikan solat bersama. Katakanlah Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Subhanallah. Okey. Ada ayat yang mana, dan sesiapa yang meminta pertolongan dengan jin, kan ada orang yang meminta pertolongan dengan jin akan bertambah jahat. Akan bertambah jahat. Bertambah kuat dan bertambah jahat. Maksudnya siapa yang meminta pertolongan dengan jin untuk dipuja, untuk mohon pertolongan, jin yang dipohon, yang dipuja itu dia akan bertambah kuat dan bertambah jahat. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, haram meminta pertolongan dengan jin. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi berkata, siapa yang mendatangi bomoh, siapa yang mendatangi dukun-dukun yang melakukan syirik kepada Allah, ya, bukan orang yang bergumbat dengan syifa ayat-ayat Allah dengan cara-cara yang benar, ayat yang benar itu lain. Tapi yang pelik-pelik yang kita kata, dia sebut ayat Quran Ustazah, tapi dia minta satu benda yang pelik. Apa tu? Dia ada minta kain kuning, dia ada minta ayam ini, dia minta tu. Saya kata sebenarnya kalau ikut rawatan syifa, rawatan ayat Quran apa, tidak ada alat-alat seperti itu. Siapa yang mendatangi, Nabi SAW bersabda hadis sahih, siapa yang mendatangi dukun, mendatangi ahli sihir, kan, orang-orang yang memuja jin dan syaitan ni, walaupun dia mendatangi untuk bertanya sahaja sekalipun, tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Hadis sahih. Tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Na'udzubillah, mati dalam keadaan begitu, mati dalam keadaan Allah tidak terima dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mendapat servis daripada dukun-dukun yang bukan Islam, ya ada juga yang jumpa tokcan bukan Islam dan sebagainya, maka ia dikatakan sedang kufur. Terbatal imannya sebab dia sedang melakukan perkara yang syirik. Okey, minta maaf tuan-tuan sekalian, masa dah lebih. Cuma saya nak bagi tahu, siapa yang nak belajar solat tahajud, mudah sahaja angkat takbir niat solat tahajud. 2 rakaat. Tak sebut 2 rakaat pun solat tahajud, memang 2 rakaat. Allahu akbar, lintaskan solat tahajud. Bacalah surah apa-apa yang kita hafal. Ustazah, saya tak hafal surah lain melainkan Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah saja. Qul huwallahu ahad tak hafal, bacalah Qul huwallahu. Ustazah, kan tahajud ada surah dia yang dicadangkan, itu cadangan saja. Kalau waktu pendek, Ustazah tinggal 5 minit lagi nak subuh, saya solat tahajud, saya baca Fatihah saja, boleh? Boleh. Allahu akbar, Al-Fatihah, lepas tu rukuk. Lepas tu sujud akhir, Ustazah saya tak hafal doa tahajud, tak ada masalah. Bacalah doa apa? Ustazah, saya tak baca doa, saya tak hafal doa apa-apa. Hafal tak doa antara 2 sujud? Hafal Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Boleh Ustazah baca doa tu? Boleh. Itu doa. Dan doa antara 2 sujud tu boleh baca juga di luar solat. Doa antara 2 sujud tu tuan-puan sekalian, doa yang sangat indah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Wajburni, warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wa'afini, afiatkanlah aku. Wa'fu'ani, ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni wa'firli, dan ampunilah aku.
Muslimin muslimat sekalian, doa antara dua sujud tu sangatlah sempurna. Apa yang kita perlu dalam hidup semua ada dalam doa antara dua sujud. Semua ada. Kita perlu apa? Rezeki, warzuqni. Kita perlu apa? Allah ampuni, waghfirli. Ya Allah, kita perlu Allah afiatkan kita, wa'afini, afiatkan aku, sihatkan aku, wa'afini, wa'afu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kita perlu apa lagi dalam hidup kita? Tutup aib, wajburni, tutup aibku ya Allah. Tinggikan darjat di kalangan manusia di sisi Allah, warfa'ni, tinggikan darjatku. Sebab itu doa antara dua sujud kalau kita memahami, kita akan baca ketika solat dengan penuh penghayatan. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berilah wahdini, kita perlu petunjuk daripada Allah. Nak buat keputusan ni, apa petunjuk? Kan? Nak buat apa ni? Nak buat tindakan ni. Kan? Nak ambil tak pekerja ni? Nak buat tindakan ni. Tapi yang paling utama petunjuk ke jalan yang benar kita perlukan. Kita minta antara dua sujud. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Berikan aku petunjuk. Subhanallah, keputusan ni. Semua yang kita perlu dalam hidup kita, semua ada dalam doa baca antara dua sujud. Ustazah, saya tak hafal doa apa. Saya hafal doa makan je. Doa makan bunyi macam mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Boleh ke Ustazah nak baca doa makan ni waktu sujud ni? Boleh. Doa yang daripada hadis Nabi, doa daripada firman Allah dan doa dalam bahasa Arab boleh dibaca ketika sujud. Ustazah, boleh ke? Kan doa tu nak makan. Cuba tengok maksud dia apa? Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah bagi kami. Barik lana fima razaqtana, apa saja engkau rizkikan kepada kami. Rizki, kita mohon semua rizki Allah, Allah berkat. Bukan rizki makan je. Rizki dapat suami, nak suami yang berkat. Rizki anak, nak anak yang berkat. Rizki apa lagi? Rizki rumah, nak rumah yang berkat. Rizki Allah bagi kita kereta, nak kereta tu berkat. Semua rizki kita nak Allah berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah bagi kami. Fima razaqtana, apa saja engkau rizkikan. Waqina azaban, jauhlah aku daripada azab api. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Masya Allah. Ustazah, saya tak hafal doa lain. Rabbana atina je saya hafal. Rabbana atina. Bacalah. Ustazah, semua doa saya tak hafal. Saya baru nak hijrah. Doa apa pun saya tak hafal. Apa pun tak. Okey. Boleh. Bahasa sujud tu, doalah apa saja. Doa dalam bahasa Melayu tapi tak boleh sebut. Dalam hati. Kalau bahasa Melayu dalam hati. Bahasa sujud tu kan, hati pun melintas. Apa yang kita minta dengan Allah. Minta kita bahagia, minta rezeki, minta apa. Ustazah, sujud akhir je ke? Tak. Setiap sujud dalam solat waktu afdal doa. Itu hadis Nabi SAW. Waktu yang paling dekat Allah dengan hambanya waktu sujud dalam solat. Bukan sujud akhir saja. Jadi solat tahajud ada 4 sujud. Rakaat pertama ada 2, rakaat kedua ada 2. Setiap sujud tu ni. Bukan solat tahajud saja afdal. Semua solat fardu lagilah afdal. Setiap kali sujud, kalau solat zuhur, solat asar, lagilah ada berapa? Ada 8 kali sujud. Setiap kali sujud, kita kena doa. Rugi tak berdoa. Kalau saya dah bagi siap-siap dah. Sujud pertama doa apa? Sujud kedua doa apa? Selepas zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masa sujud, kita berada di tempat paling rendah. Kepala kita paling rendah. Tapi kita puji Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana, maha suci Allah. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Itu maksud zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masya-Allah. Ya sangat indah. Sebab apa? Ketika kita sedang duduk pada bawah, sujud level paling bawah. Kepala sama level dengan kaki. Tapi kita menyebut perkataan tinggi. Kita sedang tunduk, sujud, merendah paling bawah. Sama level kaki dan juga kepala. Paling hina, paling bawah. Tapi kita sebut perkataan a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Puji Allah maha tinggi ketika kita sedang berada di paling bawah. Masya Allah. Lepas tu doa. Doa apa saja. Rabbana atina, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah. Rabbi ufilli warhamni. Contoh kita nak minta, kita niat doa lah, bukan niat antara 2 sujud tapi niat doa.
ataupun minta terus syurga. Sebab Nabi SAW pernah bertanya, apa yang kamu baca? Nabi ini hadis sahih, Nabi tanya kepada seorang sahabat, apa yang kamu baca ketika kamu sujud? Lalu sahabat ni menjawab, aku membaca Allahumma as'alukal jannah wa na'udzubika wa a'udzubika min nar. Lalu Nabi kata, sama, aku pun mohon perkara yang sama ketika sujud. Apa dia yang Nabi selalu mohon dan sahabat Nabi mohon? Ya Allah, Allahumma as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga. Aku meminta kepadamu syurga. Aku mohon kurniaan syurga. Wa na'udzubika minan nar. Dan aku mohon perlindungan daripada api neraka. Siapa yang nak jodoh, 8 sujud, ketika sujud, lintaskan dalam hati, ya Allah, kurniakanlah aku jodoh yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku suami yang soleh. Dah umur 35 dah ni, umur 38 dah ni, umur dah 34 ni, berilah seorang suami yang soleh. Ya Allah, berilah suami yang soleh. Niat dalam hati. Niat dalam hati. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Siapa yang nak anak, setiap kali sujud solat, zikir. Allah, ya Allah, berikanlah aku seorang anak. Berikanlah aku zuriat, ya Allah. Doa walaupun bukan pada lidah tapi pada hati. Sebab kalau cakap pada lidah, ya Allah, berikanlah aku anak, batal solat. Tak boleh lafaz selain daripada, tak boleh lafaz selain daripada perkataan bahasa Arab, selain daripada ayat Al-Quran, doa. Tak boleh baca Quran, sujud, rukuk sujud tak boleh baca Quran. Ketika sujud baca Al-Fatihah, ketika sujud baca 3 kul, tak boleh. Sebab sujud dibenarkan zikir ataupun doa. Jadi kalau ayat Quran itu doa, boleh. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum ibad. Boleh, itu salah satu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu firman Allah juga, tapi dah jadi doa. Rabbana zalamna anfusana, itu firman Allah juga, tapi dah jadi doa. Ataupun Allahumma ighfir lana dzunubana, rabbighfirli warhamni, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, apa saja. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Siapa yang solat tahajud, jangan risau. Mudah sangat. Ada orang tadi menangis awal-awal berkat dia tanya soalan. Panjang Ustazah ini tak buka buku kitab Riyadhus Shalihin. Sebab soalan dia jadi kembang ilmu kita berkongsi hari ini. Tengok daripada awal siapa yang baru hadir. Sebab anda kena tengok pada awal kita cerita tentang kehebatan, kemuliaan, fadilat tahajud. Kemudian saya pergi kepada bagaimana nak penunaikan waktu tahajud supaya lebih mudah untuk difahami. Kemudian bagaimana mendirikan solat tahajud yang mudah semua orang boleh buat walaupun belajar hari ini saja. Tak perlu nak belajar detail lagi dah. Gitu je niat, 2 rakaat. Tak ingat doa tahajud tak ada masalah. Kalau nak hafal silakan. Ia bukan daripada hadis yang sahih. Nabi menetapkan doa ini. Tetapi doa itu sebab doa daripada Nabi. Lalu ulama pun meletakkan bacalah doa ni ketika sujud. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku melalui pintu-pintu masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan jika aku dikeluarkan kan daripada masalah, biarlah keluar dengan jalan yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku, jadikanlah untukku daripada sisimu sebaik-baik penolong. Kita nak yang menolong kita adalah malaikat, yang menolong kita adalah orang-orang yang baik, dan bukan syaitan, bukan jin yang kafir yang menjadi penolong kita. Bukan hawa nafsu yang menolong kita, tetapi iman, tetapi akal fikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terima kasih banyak. Saya tengok ramai yang istiqamah. Saya tahu ramai yang bekerja, yang kena left, yang dah masuk kelas. Kan, saya faham. Tetapi Alhamdulillah sampai akhir 5.8 dan 1.7. Jadi berapa tu? 6 campur 2 jadi 6 campur 2 dan 7K dan 6.5K. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah terima kasih. Hari ini sahabat-sahabat bagi star 24,000 nak masuk 25,000. Nak masuk 25,000 yang bagi star. Star itu dia bernilai, satu star bernilai 5 sen dolar. Convert ke Malaysia 20 sen. Jadi saya tahu ada yang bagi 500 star, ada 200 star, 500 ni. Anda sebenarnya sedang, siapa yang bagi star, tak bagi star pun tak ada masalah. Anda yang hadir, sebenarnya anda sedang bersama dalam perjuangan ni, dalam perjuangan dakwah dan kebajikan. Subhanallah, doa
kehadiran anda dah naik 5.9 pula kan. Masya Allah, nak habis dah ni. Kehadiran anda dalam bentuk apa jua, doa, sokongan, hadir saja dah membantu sangat. Mudah-mudahan ada air tangan kita untuk Islam. Apa saja yang kita berikan di jalan ini, sebenarnya kita sedang satu jemaah, kita satu kapal. Walaupun mungkin saya tak kenal tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kenal saya kan. Masya Allah. Jumpa saya tengah-tengah jalan, tegur, jangan segan. Subhanallah, jangan segan. Macam saya Ustazah, macam tu kan, tegur. Saya tak sombong. Saya kalau boleh nak raikan semua orang. Cuma kadang sempat tak sempat saja. Ada waktu jalan laju, tak tengok kiri kanan tu kan. Itu nak cepat lah tu ya. Subhanallah, sayang sumakan Allah kan Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Terima kasih. Memang nak nangis kalau saya baca ayat-ayat macam ni. Puan Nur Azlina Sweety dia cakap, sama ni saya ikuti Ustazah, segalanya berubah. Saya dah tak malu, saya dah malu tak pakai stokin segalanya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi berkongsi pengalaman hijrah. Dia kata memang sedih bila baca-baca perkongsian macam tu, perubahan yang berlaku dalam hidup. Sebab saya ni perantaraan saja. Sebab itu guru saya sebut, ada satu kalam ulama kan, dia sebut, dia kata Ustazah diberikan lancar bercakap. Bukan semua orang dapat bercakap lancar dalam keadaan yang laju, bercakap bukan semua orang Allah bagi. Lepas tu pemilihan perkataan yang tepat, kata-kata yang boleh menyentuh hati. Dia kata Ustazah antaranya, lepas tu dia sebutkan, sebenarnya berapa orang dah sebut saya macam ni. Dia kata Ustazah kena ingat, sebagaimana seorang ulama yang sangat saya tak ingat nama ulama ni, orang yang alim, bukan ulama sini, Syekh Ramadan Al-Buti ya. Syekh Ramadan Al-Buti, kalau tak silap ya, cik suami kata, disebutkan begini, Allah berikan kepadamu kelancaran untuk berkata-kata, ilham, sebab bila bercakap ni otak bergerak ni kan, ilham dan sebagainya, kerana adanya orang yang ikhlas untuk mendengar ilmu. Sebab tu selalu saya merasakan, kerana anda ni, sahabat-sahabat ni sangat ikhlas, bersungguh nak menuntut ilmu, nak berubah, dan sebab Allah sebenarnya nak berikan kepada anda hidayah. Saya perantaraan saja. Sebab itu Allah berikan daripada lidah saya kelancaran. Saya tak ada ilmu tak apa sekian, tapi Allah yang beri. Saya subhanallah, sungguh saya malu kalau jumpa ustaz-ustaz, sebab saya tahu saya tak ada ilmu. Saya bukan orang yang alim. Cuma Allah beri saya kelebihan mampu berkata-kata dengan baik. Bukanlah baik sangat, tapi agak baiklah. Jadi bukan sebab saya. Sebenarnya Allah nak berikan kepada anda. Saya perantaraan. Keluarlah perkataan ni. Subhanallah. Maksudnya kerana keikhlasan sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin-muslimat, anak-anak sekalian. Keikhlasan kalian nak jadi orang lebih baik. Keikhlasan kalian ketika solat, ketika buat baik. Sebab anda orang-orang yang baik. Baik sangat dengan ibu bapa. Mungkin ada yang di hadapan saya baik sangat dengan kawan-kawan. Kerana anda yang sangat baik ini, Allah telah berikan saya sebagai perantaraan sahaja. Sebab itu saya sebenarnya nak berterima kasih kepada sahabat semua. Berterima kasih sangat. Sebab apa? Sebab kalianlah Allah masih kekalkan saya jadi orang yang kuat, orang yang sihat, orang yang baik. Sebab kalian orang-orang yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, moga hubungan baik ini kekal sampai ke syurga. Kita sentiasa berpegang pada tali yang sama, iaitu tali Allah. Sama-sama pegang pada tali yang sama. Sehingga akhirnya tali ini tidak akan terputus sampai saat akhir kita mengucap kalimah syahadah saat mati. Sehingga saat dibangkitkan kita berada pada tali yang sama. Sampai kita sama-sama masuk syurga. Sampai kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Sekali lagi kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap sikit lagi nak 30 tak? Ada 29 989 2. Subhanallah, siapa?
Ya Ustazah, masa saya mula-mula keluar berjalan selepas mu'alaf, faham tudung tak pandai sangat nak buat. Sampai mall rambut saya terkeluar, berlari terus saya ke tandas sampai keluar air mata. Masya Allah, Hidayatul Khadijah. Ini mu'alaf. Masa saya mula-mula keluar berjalan lepas mu'alaf, faham tudung tak pandai sangat nak buat. Sampai mall rambut saya terkeluar, saya terus berlari ke tandas sampai keluar air mata. Hebatnya Allah bagi hidayah. Nama dia pun Hidayatullah Khadijah. Subhanallah, ini ada seorang wanita berkongsi ni bagaimana pengalaman dia mula masuk Islam. Tak pandai sangat masa tu nak pakai tudung. Tapi sampai mall berjalan-jalan, rambut saya terkeluar. Saya terus berlari ke tandas. Berlari-lari ke tandas sampai keluar air mata. Sampai menangis-nangis. Pergi ke tandas menangis-nangis. Nak betulkan. Masya Allah. Nur Suhana kata, Ustazah dengan live Ustazah banyak beri ketenangan dalam rumah tangga dan ketenangan diri. Cerita Ustazah, melalui Ustazah Allah ketuk pintu hati kami sekeluarga ke arah lebih baik. Terima kasih. Kami satu keluarga Ustazah, kami satu keluarga. Jadi lebih baik. Saya tahu, subhanallah. Bukan saya tahu, saya faham. Ada seorang lelaki ni, dia jumpa saya depan-depan, nangis-nangis. Seorang lelaki hamba Allah. Umur dekat 50, nangis-nangis. Subhanallah. Dia kerja jaga. Datang galeri, dia menangis. Dia kata, Ustazah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya kerja jaga, isteri saya pun jaga juga. Pakai baju uniform elok. Ustazah tahu kerja jaga ni Ustazah, sebab kita ni malam-malam duk tengok phone. Dia kata, malam tengok phone je. Saya tengok benda yang tak elok, benda yang kotor. Saya duk tengok benda yang kotor, benda yang tak elok. Sebab tengok benda tu je tak ngantuk. Dia tak sebut, tapi saya boleh faham. Sebab dia kata, saya malu, nak ngaku saya malu. Tapi saya tengok benda kotor, benda jijik. Itulah duk layan malam-malam, sementara nunggu nak habis shift ni. Tuan-puan sekalian. Contoh, saya cakap umumnya cerita. Lepas tu dia kata, Ustazah, satu hari Allah izinkan. Melintas ceramah Ustazah. Melintas ceramah Ustazah. Ni bukan saya nak cerita saya bagus, saya nak kata syukur. Saya asbab sahaja, tuan-puan sekalian. Dan dia ada ceritalah apa yang membuatkan hati dia terketuk. Dan akhirnya dia berhenti terus tengok benda tu. Dan dia kata, Ustazah seronok. Bila saya dapat shift malam, saya habiskan selawat beribu-ribu. Saya habiskan dengan zikir beribu-ribu. Saya habiskan la ilaha illallah beribu-ribu. Ya Allah, kalau dulu saya penuhkan dengan maksiat, tapi ni, lepas tu dia pun tunjuk isi dia pakai, ya tu Ustazah, dulu isi saya tak macam ni. Saya suruh isi saya seksi. Bukan seksi, suruh isi ni macam, pakai macam ni, macam orang sekarang, pakai ketat-ketat. Tapi isi dia datang dengan pakai tudung bulat, dia beli tudung saya kan, beli tudung labu. Isi kata, ya, akak dah suka pakai macam ni Ustazah. Dia kata, Ustazah, perubahan yang betul-betul drastik, dia kata, daripada 360 darjah, berubah terus, dia kata. Berubah terus. Subhanallah. Tu saya kata, Tuan, sebenarnya Tuan orang baik. Mesti ada kebaikan yang ada pada diri Tuan. Tuan mungkin suka tolong orang, mungkin Tuan ada orang suami yang baik. Tuan memang orang baik. Allah nak bagi hidayah pada Tuan. Saya ni perantaraan saja. Bukan sebab saya baik, encik berubah, tak. Saya pun tak baik sangat. Saya dalam proses struggle nak jadi orang baik. Tapi sebab Tuan orang baik, Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah, Allah bagi Tuan boleh berubah. Dia kata, Ustazah, hidup sekarang tenang. Tenang, happy. Memang muka dia ceria, gembira, happy. Muka wajah bercahaya. Dia kata, Alhamdulillah, saya hari-hari sepanjang saya kerja, sebab jadi ni kan, jaga kan Ustazah. Kita tengok, kita bukan kita buat apa, jadi saya boleh habiskan beribu-ribu selawat, beribu-ribu istighfar, habiskan ni. Hidup saya tenang, rezeki murah, melimpah ruah. Macam-macam lah yang dia cerita. Perubahan yang berlaku secara zahir Allah tunjuk di dunia. Di akhirat, wallahualam, lebih lagi kan. Jadi muslimin muslimat, terima kasih semua. Sayang semua kan Allah kenal sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.